Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita nak membincangkan tentang isu suami hilang lah ataupun anggapan kematian lah. Okey, dalam perbahasan dalam kitab fiqh ni disebut sebagai mafqud. Okey, perkataan mafqud ni berasal daripada bahasa Arab, daripada kata dasar faqada yang bermaksud tiada, hilang dan lenyap. Di mana Imam Syafi'i mendefinisikan mafqud sebagai sesiapa yang tidak didengari khabar tentangnya. Dan Imam Nawawi ni nak kita Radatul Talibin menyatakan mafqud sebagai orang yang terputus kabar berita dan tidak diketahui keadaannya semasa pemusafiran. Maksud musafir hilang kan, tak tahu keadaannya atau keberadaannya atau keberadaannya dalam peperangan. Maksudnya perang, maksudnya berlaku perang, tak tahu keberadaannya di mana atau ketika kapal karam atau selainnya. Okey. Ini adalah definisi Imam Nawawi. Kemudian dalam kitab Fiqh Manhaji itu Mustafa Khim Mustafa Ali Syarbaji, dia kata mafqud adalah orang yang hilang dari tempat asalnya dalam tempoh yang lama sehingga terputus berita mengenainya dan tidak tahu juga sama ada hidup ataupun mati, kan, tak tahu masih hidup ataupun telah meninggal dunia lah. Okey, dan menurut Mukhtar itu soal peguam, dia kata maksud suami hilang sini adalah dengan terputus khabar berita serta tidak tahu tempat dan tidak ketahui pula sama ada suami masih hidup atau mati. Seorang isteri yang hilang, suami menghilangkan diri dan tidak tahu sama ada suami itu masih hidup atau mati boleh membuat tuntutan membubarkan perkahwinan. Okey, sekarang ni dari segi perbincangan fiqh terdapat beberapa tempoh lah yang untuk yang boleh suami isteri buat membubarkan perkahwinan lah di mahkamah. Okey, namun secara dasarnya sebenarnya tidak ada nas yang jelas lah daripada Quran ataupun Sunnah yang menetapkan tempoh-tempoh tertentu secara tetap bagi tempoh mafqud sebelum diputuskan status kematiannya. Tak ada dalil yang sarih ataupun dalil yang jelas lah dalam menetapkan tempoh mana yang boleh dikatakan seorang lelaki itu dikira sebagai hilang lah. Okey, di mana kebanyakan pendapat dinukilkan bersumberkan kepada pendapat para sahabat, dan pendapat tersebut bukan dalam bentuk kesepakatan yang boleh nilai sebagai menjadi ijma'. Kerana terdapat perselisihan dah dari kalangan sahabat dan tabi'in. Walau bagaimanapun terdapat keperluan lah kepada tempoh pencarian bagi mafqud, iaitu memang disepakati oleh para ulama'. Maksudnya tempoh cari memang ada, tapi tempoh secara tepat lama mana yang tu berlaku khilaf. Okey, kerana asasnya ada. Asal Nabi SAW bersabda dalam Sunan Al-Baihaqi, dalam Sunan Kubra, Nabi kata al-mar'atu al-mafqudi imra'atuhu hatta ya'tiyaha bayan. Maksudnya isteri orang yang hilang masih dengan isteri sehinggalah datang bukti yang nyata. Al-bayan tu. Bukti yang nyata itulah yang Nabi bagi satu kenyataan yang umum, dan di mana bagi menjelaskan al-bayan tu, maksudnya kenyataan yang nyata itulah yang menjadi perselisihan dalam kalangan ulama dalam menentukan apakah yang dimaksudkan dengan bayan. Itu bukti yang nyata. Okey, sebelum dihuraikan tempoh mafqud menurut pandangan fuqaha serta pandangan Missyah, dijelaskan pertama yang pertama ada suami hilang tapi keadaannya diketahui dah boleh dihubungi. Maksudnya hilang tapi tahu duduk di mana kan, dan boleh dihubungi. Maka dalam syariat ini isteri tidak berhak untuk berkahwin lain berdasarkan kepada ijma' ulama'. Namun sekiranya suami gagal untuk memberi nafkah harta kepada isterinya, isteri berhak untuk fasah melalui mahkamah. Kemudian ini yang hilang tapi tahu kat mana kan. Yang kedua, suami hilang dalam keadaan terputus khabar berita dan tidak diketahui lokasi keberadaannya. Maka isteri tak khilaf lah. Ada banyak pendapat sini. Ada yang kata kena tunggu sampai 60 tahun bermula pada tarikh kelahirannya. Ada yang kata tunggu sampai 70 tahun bermula pada tarikh kelahirannya. Kemudian ada kata 75 tahun, ada kata 80 tahun, ada kata 90 tahun, ada kata 100 tahun, ada 120 tahun. Banyak pendapat di sini, kan. Kemudian ada yang pendapat ke-8, dihukum kematian mafqud selepas berlalu 4 tahun dalam keadaan terputus khabar berita ini seperti suatu kehilangan dalam malapetaka dan peperangannya. Kan. Ini kerana 4 tahun ni biasanya orang matilah. Kan. Pandangan ini diasaskan dalam situasi kehilangan yang zahirnya bawa kepada kematian seperti perang, malapetaka, gempa bumi semua sekali. Kalau 4 tahun tu kira tak jumpa tu kehilang lah. Kemudian pendapat yang ke-9 kata
dalam menentukan kematian mafkud, ia tertakluk kepada kematian rakan-rakan sebaya dan orang yang hidup sezaman dengannya. Ini pendapat dalam mazhab ulama Hanafi lah yang zahir, dan satu pendapat juga dalam ulama Maliki. Jadi sini banyak pendapat, di mana punca daripada perselisihan yang banyak ni adalah hasil ijtihad para fuqaha, memandangkan tiada nas syarak yang jelas dalam masalah ini dan sikap sangat berhati-hati mereka dalam memutuskan perkara ini. Okey, jadi dari segi enakmen dan undang-undangnya, dia kata di mana dalam undang-undang keluarga Islam Malaysia sekarang ada memperuntukkan tentang pembaharan perkahwinan atas dasar anggapan kematian, di mana hampir semua negeri telah membentukkan tempoh 4 tahun sebagai tempoh menunggu untuk melakukan soalan hilang itu dianggap sebagai mati. Kan, walaupun ada negeri yang mengatakan tempoh sama 7 tahun. Inilah contoh yang berlaku dari segi enakmen. Okey, kalau di Terengganu berapa tahun? 4 tahun Okey. Kemudian adalah kes suami hilang kes in the matter of the presumption of death of Talib Syari. Ni dia kira hilang lah kes ni. Kan, maksudnya dia keluar rumah, kemudian tak muncul sampailah ke sudah. Kan, di mana dia dalam kes ni isteri pemohon mendakwa bahawa telah berkahwin dengan yang hilang ini pada tahun 1967. Dan ada anak 3 orang. Pada tahun 1972, dia telah keluar rumah yang untuk bekerja di Hospital Kota Terengganu sebagai tukang masak. Di mana alamat terakhir al-mafkud ini kekal dan tidak pernah berubah sejak 1972 setelah semakan doa di Jabatan Pendaftaran Negara 28 Jun 2000. Setelah meneliti kes ini, Yang Arif Mahkamah Tinggi, waktu itu Datuk Haji Ismail telah memutuskan bahawa Talib bin Syahri telah meninggal dunia berdasarkan telah berlalu satu tempoh yang lama kata al-mafkud dari tarikh yang dilahirkan, dan tempoh ini adalah memungkinkan orang sebayanya telah meninggal dunia. Jadi Yang Arif Hakim buat kesimpulan jika al-mafkud itu masih hidup di tahun 2004, beliau umur 73 atau 74, lazimnya waktu itu seorang itu telah meninggal dunia. Okey, itulah tajuk al-mafkud. InsyaAllah seterusnya kita pergi pada ini tajuk murtad. Wallahu a'lam.